Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita telah selesai menunaikan salat witir. Dan saya dengar malam tadi Ustaz Syazali bagi tazkirah yang baik tentang puasa, dan saya nak sentuh lagi satu dua perkara tentang puasa ni yang boleh kita kongsi. Dan saya dah sebut pada banyak tempat juga perkara yang sama, iaitu Allah Azza wa Jal bila dia ciptakan manusia ini ada tarkib dah, ada gabungan diri insan. Gabungan diri insan Allah jadikan dua unsur. Yang pertama unsur ruhi, yang satu lagi unsur jasadi. Jasad, satu ruh, satu diri. Ruh tak perlu kepada makan, ruh tak perlu kepada minum, ruh tak perlukan kepada hubungan seks. Ruh dia boleh ke mana-mana, dia begitu luas, dia begitu menjangkau. Dalam masa yang sama Allah Azza wa Jal masukkan ruh ini ke dalam jasad. Tapi jasad dia tak macam ruh. Jasad dia perlu banyak benda. Jasad dia perlu makan, perlu minum, perlu keluarga. Jasad perlukan hubungan seksual, banyak benda yang jasad perlukan. Apabila kita insan ada dua unsur ni, bila dia nak kendalikan diri dia, ada manusia yang dia terlajak macam dia nak pentingkan ruh sangat, lalu dia tinggalkan dunia ini. Yang ni yang kita lihat berlaku kepada sebahagian agama-agama yang mana mereka menganggap fokus sepenuhnya agama ini ialah membersihkan diri, bersih diri. Maka tinggal keluarga, tinggal apa, nak cari kebersihan diri. Berlaku dalam Buddha, Hindu dan seumpamanya. Dan sehingga kita dapati berlaku kepada sebahagian ajaran-ajaran kerohanian dalam Islam pun. Buang yang tu, tak payah fikir family, tak perlu ada dia hulu. Tapi kalau di satu sudut yang lain pula, manusia perlukan. Ada orang dia tak fikir tentang ruh ni, dia fikir macam mana nak susun hidup manusia di atas keperluan asasi manusia dalam dunia ni. Maka kita tengok ideologi yang tak dikaitkan dengan agama, bercakap soal hak milik, pemilikan manusia, harta, pembagian harta. Ada dalam komunis yang nak samakan, yang memperjuangkan hak buruh dan kaum petani. Mari dalam kapitalis berjuang bagaimana untuk memperolehi, mengaut untung sebanyak-banyaknya. Kapitalis hari ni lah. Kapitalis ni orang sebenarnya Adam Smith tulis kapitalis ni ada nilai etika dia, tapi kapitalis hari ni dia tahu lah, kalau Adam Smith hidup rasa dia pun ludah muka dia juga. Okey, bila Allah turunkan agama ni dia raikan dua-dua benda ni. Dia semua agama daripada awal, daripada nabi-nabi dulu. Maka bila kita tengok Allah Ta'ala sebut tentang puasa, Allah Ta'ala sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana Allah fardukan kepada orang sebelum daripada kamu. Maksudnya Yahudi dah puasa dah, Kristian dah puasa dah. Maka dalam agama jika kita tengok similarity, adanya persamaan, macam mana kita ni buat benda ada sama macam orang Kristian, biasa lah. Bukan semua yang sama tu salah. Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam mana yang kami fardukan kepada orang sebelum daripada kamu. Kalau kita pergi tengok, buka dalam tengok orang Yahudi, dia pas semayang. Dulu saya ceritakan, hak Yahudi hak semayang dengan kami, rokok sekali,
Saya tengok sama pula, dia pakai Yahudi, dia sujud sekali, dia kata sama. Dia tawaf walaupun dia tak tawaf di Kaabah, dia tawaf tempat dia, benda yang sama. Puasa keperluan yang sama. Maka Allah bagikan keperluan yang sama ni manusia buat. Agama tak suka kita sama, orang kata elokkan sama, jangan jadi Yahudi dengan Kristian. Tapi bukan semua benda. Ada benda yang bagus, agama yang iktiraf. Bila Nabi alaihi salatu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi Madinah, tengok orang Yahudi, tengok pasal apa hamba berpuasa, kerana hari ni orang Yahudi kenangkan Nabi Musa alaihi salam yang selamat. Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih patut daripada Musa, daripada Yahudi. Kalau Yahudi puasa kerana mengenang Nabi Musa, kita lebih patut kenang Nabi Musa. Ada benda yang sama. Sebab tu saya kata, kalau kita kata tak boleh, hari ni orang Yahudi, orang Kristian raikan mak dia apa, kalau kita rai jadi sama, itu bukan asas. Kalau ada benda-benda tertentu, hari tertentu yang dia ibadat, kita tak ikut. Tapi kalau hari ni kita nak mengenang jasa ibu, kita mungkin tak boleh jadikan perayaan agama kita, tapi nak kata salah untuk satu orang pun kata baguslah selamat hari ibu, kerana orang Yahudi buat ataupun kerana orang Kristian buat, tidak begitu kuat. Kerana kadang-kadang memang ada benda yang sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya hari ini, kemarin saya komen DAP pasal DAP tak bersetuju mata pelajaran Tamadun Islam di Institut Pengajian Tinggi. Tamadun Islam ni, Islamic Civilization ni, kerajaan kita dia wajibkan kepada semua orang yang ambil pelajaran di universiti, Muslim ataupun bukan Muslim, kena belajar hak ni, berkenalan sikitlah dengan Islam. Dah lama dah, sekian lama orang ramai anak-anak, bukan anak, katakanlah anak-anak Cina hak bukan Islam lah, yang dia mungkin tak setuju sangat. Yang belajar pun bukan mereka akhirnya belajar tu dipaksa masuk Islam, tak pun. Belajar tu pun kalau kita tengok subjek tu pun taklah very strong sangat. Tapi at least dia ada pengetahuan lah. Dia duduklah Malaysia. Malaysia sebuah negara orang Islam, negara Islam. Ada orang duk nafi kita Malaysia bukan negara Islam. Dia negara Islam lah. Tak kira lah Islam tu korang ke Islam banyak ke. Ada orang Islam tak puasa tapi Islam juga, kan? Pasal dia asas dia diletakkan Islam sebagai agama persekutuan. David Cameron pada hari Christmas tahun lepas, David Cameron kata kita jangan malu untuk bagi tahu bahawasanya UK ini ialah negara Kristian. Padahal UK ialah Queen dia Kristian kan. Tapi bukanlah ada syiar agama dia kuat sangat. Tapi dia pun kata ni negara Kristian. Jadi tak apalah kita kata negara orang Islam. Sebab itulah kita negara Islam, kita nak tekankan beberapa unsur, adanya unsur agama dalam negara ni. Saya baik ramai dengan kawan-kawan dengan pimpinan DAP ni, mereka pun berhubung saya. Saya komen, tak komen di media pun, hari ni baru media telefon. Saya kata pasal apa yang DAP tak setuju sangat? Lama dah orang duk belajar benda ni. Tak ada pun masalah kot kata lepas belajar benda ni jadi pening, bukan Islam, jadi pakat habis terpaksa diheret masuk Islam. Tak ada satu agama yang majoriti awak belajar agama tu melalui satu subjek daripada berpuluh subjek yang lain. Kos yang diambil di universiti, satu kos hanya cerita tentang apa itu tamadun Islam. Bukan cerita Islamic creed pun, bukan cerita tentang akidah Islam pun, cerita latar umum Islam saja. Lama dah subjek ni. Berapa kali lah kita kadang-kadang duk bincang. Memang ramai sekali ambil, sampai 1000 lah. Pelajar semua kena ambil, kena lulus saja.
Kali ini DAP banyak dalam parlimen bantah subjek tu, minta supaya dibatalkan, supaya dijadikan subjek elektif, benda pilihan lah, bukan subjek wajib. Dia susah hati kalau barangkali ikut. Padahal kalau kita fikir, tadi bila media tanya saya kata kami bila nak jadi scholars di dalam Islam, kita kena belajar agama lain. Kita belajar, we studied Christianity, Judaism dan agama-agama yang lain. Ada religions, tak ada masalah pun. Ini duduk dalam negara majoriti orang Islam, you belajar tentang dia punya culture, part of culture. Apa masalah? Oh, dia tak berhati pasal lawan di parlimen apa hari ya. Jadi saya komen sikit dalam Twitter saya dengan dalam Facebook. Tak saya nak main petang Ustaz, ahli-ahli parlimen DAP mula hantar surat kat saya lah. Dia minta kalau boleh beri ruang sikit faham maksud mereka. Mereka memang agak sensitif kalau saya kata, sebab biasanya orang lain serang, saya tak serang ni. Tapi bila saya kata ini dah merepek ni DAP, pasal apa? Kenapa saya kata kenapa DAP sentiasa ada sikap macam anti benda-benda yang ada sifat Islam? Benda tu bukan ubah agama dia, lama dah berjalan, tak ada kacau pun. Kemudian mereka hubungi, tapi bagusnya DAP ni sampai hak bagus kita kata, dia cepat, dia respon cepat. Hari ni saya ingat Seremban punya MP dengan Johor, mereka hantar email kepada saya nak menjelaskan maksud mereka. Dia cakap di parlimen, dan apa saya baca hak bawah tu sama juga, maksud yang sama apa yang mereka cakap dalam parlimen. Cuma bagus DAP ni dia cepat. Saya komen pukul 10 lebih kurang, saya komen lantai airport Penang tu tak bagus dalam Twitter. Pukul 10.20 Lim Guan Eng jawab lah, terus hantar terus saya jawab, yang tu bukan projek DAP, itu kerajaan kroni persekutuan. Itu cepat. pasal dia follow saya punya Twitter, jadi dia tahu saya kata apa. Agama ada persamaan, mempelajari agama tak ada masalah. Mempelajari agama, terutama dia kata kenapa kita tak banyak budak. You tidak majoriti, kita majoriti. Duduk dalam sebuah negara Malaysia, belajarlah negara latar negara ni supaya tidak salah faham, supaya tidak salah faham. Dan antara perkara yang kita perlu belajar dalam agama, oleh kerana semua benda Allah kata sama. Yahudi dulu Allah bagi program yang sama, agama Nabi-Nabi dulu program yang sama, sampai kita sama, puasa juga. Walaupun zaman ni manusia dah moden ke apa, tak puasa juga. Kok kata orang kata kok zaman ke depan ni tak usah puasa kot, pasal dia sekarang kita tak sama dengan zaman dulu. Kita hanya tak sama pada pembangunan fizikal, tapi pada tuntutan kerohanian sama. Puasa membabitkan soal tuntutan kerohanian, maka dia sama. Antara benda yang sama yang ada dalam agama, la mubaddila li kalimatillah, kalimat Tuhan yang tak akan berubah, ialah semua orang yang bawa agama dia mesti menghadapi cabaran. Ni sama. Yang ni orang tak boleh skip. Tak boleh kata saya nak jadi pendakwah Islam tapi siapa pun tak kacau. Tak usah jadi. Orang je cendol pada orang kacau. Nak bawa agama mesti kena hadapi cabaran. Nak bagi tahu yang benar mesti ada cabaran. Macam orang tengok sekarang orang Mursi kan, Mursi di Mesir. Bukan senang, dia sambil Mursi pun adalah silap dia. Tapi bukan senang. Tapi Allah Azza wa Jal program dia ajaib. Tu saya tulis. Saya pergi dalam satu seminar yang dijemput ramai sastrawan negara. Saya bagi sisi pandang saya lah terhadap novel.
Saya bagi sisi pandang saya kata novel ni baguslah kita baca. Ada pengajaran, ada sisi pandang penulis. Tapi novel dia tidak realiti. Kita tengok drama novel, dia bukan realiti. Kita tak boleh andaikan hidup macam mana dengan karya novel ataupun macam mana dengan drama. Kerana drama, novel, semua ni ditulis oleh manusia. Hidup ni ditulis oleh Tuhan. Tuhan bila tulis hidup, dia tak sama dengan kadang-kadang penulis kan, dia macam dengan Tuhan tu. Dia tulis watak dia kan. Kau ni jadi macam ni, oh dia ubah. Tak setuju, dia ubah jadi kot ni. Dia hak dia, novel dia, kita nak kata apa kan? Adakah Allah jika menulis hakikat kehidupan yang sebenar akan macam tu? Allah Ta'ala dengan maha bijaksana dan kehalusannya, dia campur asam garam hidup luar daripada andaian kita. Tu kerja Tuhan. Saya buat contoh Mursi. Siapa kenal Mursi sebelum ni? Orang tahu Mursi. Ramailah hak ambil berat tahulah Mursi. Tapi bila Mursi kena ni, tadi ada orang hantar mai kat saya. Dia kata saya hari ini menangis kerana melihat video Mursi. Rupanya Mursi ni pernah kena dah penjara dulu. Keluarga dia hafal Quran, family dia. Sebelum ni orang tak tahu. Bila dia kena, walaupun mungkin dia jatuh, tapi Allah angkat nama dia. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan hak susah, Tuhan kata hak senang. Allah tu buat banyak benda. Kehidupan itu naik turun dan dia bertukar. Nabi SAW pada hari dia kena keluar daripada kampung halaman, dia halau keluar daripada kampung halaman hijrah. Siapa nak kata apa? Kena keluar kampung sendiri. Orang kampung pun tak mau, pak menakan pun tak mau, adik-beradik pun tak mau. Orang luar nak tengok sangat. Tak. Orang luar terima. Orang luar terima Nabi. Hari Nabi pi biasa kehidupan. Masa perang Badar Nabi susah hati, Nabi pun sujud lama takut kalah. Tapi Allah bagi menang. Allah bagi Nabi menang. Kemudian 8 tahun kemudian, bukan kata menang, pergi tawan balik Mekah. Pada hari Nabi dihalau keluar, siapa sangka bahawasanya Muhammad satu hari akan patah main balik, dia akan tawan balik Mekah. Pada hari Sumayyah dibunuh, pada hari Ammar diseksa, Yasir dibunuh, siapa sangka? Allah program dia ajaib. Sebab tu hidup tak sama dengan drama. Drama kadang sedih daripada mula sampai habis. Tapi hidup dia macam-macam Tuhan hiasi. Sebab tu saya kata jangan heran kalau kita baca dalam hadis ada pelacur masuk syurga. Sebab kita mungkin tengok pelacuran, tapi Allah bukan tengok pelacuran saja. Allah tengok semua episod hidup dia. Dia tolong orang tu, dia kesian kat dia, Tuhan timbang pi Tuhan mai, Tuhan bagi kat dia perasaan nak minta ampun kat Tuhan, Tuhan ampun dia. Ada dalam hadis orang yang berjuang dengan Nabi, Nabi kata ahli neraka, matilah pada jalan Allah. Nabi kata ahli neraka, sahabat kata dia berjuang sungguh-sungguh Nabi. Dia pergi ikut, pergi tengok dia bila kena tikam sikit tak tahan, akhirnya dia tikam diri dia sendiri. Nabi kata wa huwa finnar, dia nak neraka. Kita kata dengan kes last tu saja, kita tengok kes hak last tu lah. Tapi Tuhan dah tengok dia daripada awal sampai habis lah. Tuhan tahu semua dah cerita dia. Kita tengok kawan hebat main duduk depan, duduk ceramah, duduk kuliah macam saya, tapi Tuhan tengok semua lah. Baik buruk, mungkin kita sangka baik, buruk di sisi Tuhan Allah Jalla wa'ala. Sebab tu wathiq siqah fa inna ma'al usri yusra. Semua para Nabi, semua hak susah main dengan hak senang. Masa susah, kadang-kadang Allah Ta'ala hari ni tengok masa awal dulu 10 tahun lepas kita kempen, kita kata ada hadis palsu, jangan duk baca tak tahuan. Nabi larang baca hadis palsu. Masa tu dia berkata siapa cakap hadis palsu, Wahabi berdengung. Hari ni siapa saja bubuh post hadis palsu, tengok dia akan diserang dalam Facebook, dalam internet. Orang tak terima. Saya kadang-kadang tengok penceramah dalam TV kan, hak jenis bubuh serban sebelah kan, duduk berzikir, kita kata dia ni tarekat sakan, kita sangka kan. Tapi kadang-kadang dia telefon, Assalamualaikum Dr. Sri,
saya sekian-sekian. Oh, yang masuk TV nak tanya sikit lah hukum. Kita tak sangka, kita sangka macam dia letak tu style je. Jadi artinya dulu benda ni orang tak mau. Besok saya ada program ceramah di apa nama Ibu Pejabat Polis Pulau Stang. Lusa 16 ada di hospital lalu start buat pemakanan sunnah antara ketulinan dan pemalsuan. Dulu kita cakap bab tu salah lah, lalu start buat Kementerian Kesihatan, Kementerian Keselamatan Bahagian Makanan apa. Masa akan mai tu kita kecil lah kan, tak termasuk dalam kiraan sejarah lah, tapi masa akan mai. Pada hari orang memulakan dakwah memang payah. Kalau kita nak kira nak menang lah juga, bila Khabbab Al-Arat mari kepada Nabi kata ala tad'u lana ala tastansiru lana, wahai Muhammad Rasulullah, kita ni seteruk lah ni, kena duk siksa dengan orang Mekah ni, tak boleh kan Rasulullah duk kat Kaabah ni, tolonglah doa supaya Allah Ta'ala tolong kita, Allah Ta'ala bantu kita. Khabbab yang doa yang kata tu pun dia bukan kata orang biasa-biasa mai orang halang dia pergi makan kenuri ke, dia pergi makan kenuri orang tak bercakap ke, pergi masjid orang tak lentik jadi tu imam dah ke, bukan. Dia sendiri tu kena rejam napi dah. Belakang badan dia Sayyidina Umar tengok mak kesian, masak badan Khabbab. Dia ambil dia tolak hak dalam api bekas orang duk buat besi, duk ketok besi kan, dia ikut Nabi kan, dia rejam masuk tu. Dia mai kepada Nabi SAW, dia kata ya Rasulullah ala tad'u lana ala tastansiru lana, wahai Rasulullah. Pasal itu Rasulullah duk kat Kaabah pun malam-malam, Nabi pun susah hati, bukan kata tak susah hati. Nabi pergi sengap-sengap duduk kat Kaabah. Quraisy tak kira, dia punya sesat, tawah Kaabah bogel macam-macam. Tapi Kaabah tu Kaabah Nabi Ibrahim buat, Allah Ta'ala suruh ke situ. Nabi pergi, Nabi selimut badan Nabi. Habab ni dah kena seksa, dah tak tahu mai cari Nabi. Dah tengok Nabi pun duduk dengan Kaabah tu, tak boleh duduk orang kat Tuhan. Suruh Tuhan bagi kita menang, suruh kita bagi kita menang. Nabi SAW kata apa? Ya Khabbab, qad kana man qablakum yu'khadhu rajulun fayuhfaru fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa umshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'idhami fama yasuddu dhalika an sabilil an dinihi. Wahai Khabbab, orang terdahulu daripada kamu ditangkap, dimasuk, ditanam dalam tanah, ambil gaji kepala dia kot tengah-tengah, terbelah dua kepala, dia ambil sikat besi, disikat sehingga terpisah antara tulang dan daging dia, pun begitu tidak pernah mengubah mereka daripada agama Allah. Wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasidur rakib min San'a ila hadril maut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah wahai Khabbab, Tuhan akan tolong agama ni sehingga akan sampai satu masa orang yang berjalan daripada San'a di Yaman, ustaz ni mengaji San'a, Ustaz Azizli, sehingga ke hadrul maut tidak akan takut melainkan Allah dan serigala yang mengganggu kambing dia. Maksudnya orang zalim tak ada lah, hak ada pun datang lah geng-geng, pasal antara San'a dan Hadramaut tu semua samsing. Siapa yang lalu zaman tu kena rompak habis. Nabi kata Allah akan sempurnakan agama ini sehingga satu masa orang berjalan daripada San'a ke Hadral Maut tidak akan takut melainkan Allah dan serigala yang ganggu kambing dah. Tetapi kamu wahai Khabbab adalah kaum yang tergopoh-gopoh. Khabbab gopoh-gopoh maksudnya nak petik buah sebelum masak. Sebab tu orang yang jadi reformer, pendakwah, yang bawa risalah dakwah, yang mengepalai gerakan pembaharuan yang Tuhan hantar bagi setiap bangsa dan umat,
kita akan tengok Tuhan bagi satu benda syamak kat depan. Tuhan bagi panjang nafas, Tuhan bagi mereka dapat tahan, sehingga kita akan tengok bila masa mereka habis, manusia akan menghargai hasil kerja yang telah mereka lakukan. Hari mereka hidup, mungkin orang kata pasal dia, kita pun tak, orang-orang yang berjuang agama, dia bukan kutip duit, kutip hasil masa hidup pun, tapi akan sampai satu masa agama akan menang. Agama kan. Tok Sah kata kita nak susah hati, Pak Ramli masa hidup dia buat pertunjukan berbalik dengan ni ya. Last hidup dia tak ada apa. Cuba tengok sejarah dia. Sekarang ni lah orang kenang. Tu dia adalah hiburan. Kita takkan nak bandingkan dia. Ramai para nabi masa hidup dia tak ada pengikut pun, dipuji kemudian. Ibn Taymiyah mati dalam penjara. Hari ni semua universiti, berapa banyak orang dapat PhD kerana Ibn Taymiyah? Ratus ribu kot dunia. Kaji Ibn Taymiyah, sejarah dia, nak boleh jadi jago hero pun kawan, baca cerita hebat nak masuk keluar penjara hebat. Kita kata hebat pasal kita duk baca masih sambil makan kacang, kawan tu teruk lah. Ini tabiat yang tak, la mubaddila li kalimatillah. Tuhan kata hak ni Tuhan tak ubah, yang ni program ni tak ubah. Siapa tampil bela agama, hang kena ambil habuan. Sebab pasal nak bayar gaji yang syurga, pasal nak bayar syurga. Kalau kita kata aku kalau tak pergi dakwah tak apa, susah. Dan Tuhan pun tak rezeki. Sebab tu macam kita kata, orang kita kata tak berdoa, kita kata berdoa lah kat Tuhan ni, Tuhan terima doa. Orang ni kalau Tuhan, kadang-kadang bukan dia tak boleh berdoa, Tuhan tak rezeki daripada awal lagi, nak berdoa pun tak rasa. Orang lain angkat doa, nangis minta Tuhan, dia angkat tak rasa apa, duk rasa berangin minta. Betul. Dia tak mai perasaan dia. Kita kata hang doa lah, ada hang banyak sangat masalah. Tak apa aku nak doa ni. Tak doa lah. Balik dia merungut pergi kedai kopi ni, kedai kopi ni. Kau bangkit tengah malam, isap rokok habis, tengok bola boleh. Tak nak mai yang tahajud tak boleh. Dia tak mai, dia kata tak mai. Ke orang lain sujud khusyuk Allah Taala, menangis ke Tuhan, dia tak boleh. Tengok cerita Hindustan nangis, tapi tak Tuhan dia tak nangis. Kita nak apa? Ada manusia Tuhan jadikan dia memang duat, pendakwah, pejuang. Tuhan campakkan semangat perjuangan dia, mereka tampil berjuang dan membayar harga perjuangan. Orang kedai pi macam Temursi, dia tak mau. Tangkap tu kalau lepas dia lawan pula. Dah habis berapa kali pun dia bangkit lawan pula. Pasal dia pejuang. Hak pelakon ni kena dash sekali, kita kau balik duk rumah. Macam saya duk cerita kan, orang cerita hebat, kawan sekolah cerita, dia kata ada satu, aku dulu hebat, ada orang nak mengaduh dengan aku, kepala gangster 10 orang ajak aku bergaduh, aku seorang kayu sekat kayu aku tengok dengan parang kapak semua, aku tungkap sekat, aku kat kepala kepala gangster, dia tumbuk aku jatuh, aku bangkit, aku ambil sekat, aku balik. Teratur lah. Masa mukaddimah ya, hebat lah. Dengar orang cerita pasal dakwah, kita pun nak pergi kan, pergi kena ujian, orang kutuk cawan, balik gitu. Sebab itu ini perjuangan, dan perjuangan mudah-mudahan Tuhan rahmati kita insya-Allah. Saya sebenarnya giliran Ustaz Rashid, dia tak main, jadi dia tak apa sihat, suara dia tak ada. Jadi insya-Allah kita ada masa kita ikut kusulah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.